Okey, kita sedang berada di dalam tema 3, kemajuan dan pembangunan. Okey. Tema 3 ni terbahagi kepada 3 topik, iaitu yang pertama sistem ekonomi, yang kedua ialah 3.2 intellectual, yang ketiga ialah kemajuan pendidikan. Okey, dalam topik intelektual, kita ada 2 topik, iaitu perkembangan ilmu dan yang kedua ialah sumbangan tokoh. Okey, kita masuk ke topik 3.32, iaitu sumbangan tokoh. Kita akan lihat 3 orang tokoh dalam topik ini, iaitu Charles Louis Montesquieu, Adam Smith dan Jean-Jacques Rousseau. Okey, dan kawasan ataupun skop kajian kamu hanya di England dan Perancis. Jadi di dalam topik ini, pelajar dikehendaki menilai idea. Okey, iaitu kamu, untuk menilai idea, kamu perlu mengetahui idea mereka. Apakah idea-idea yang mereka telah sumbangkan? Betul? Okey, boleh tak kamu pergi jalan-jalan, kawan kamu kata, jom makan di gerai ni. Kamu kata, tak sedap makan kat sini. Boleh tak? Padahal kamu tak pernah try pun. Boleh? Tak boleh. Jadi bila kamu nak menilai idea mereka, kamu kena mengetahui apakah idea-idea yang telah mereka persembahkan atau kemukakan. Boleh faham? Baru kamu boleh menilai. Memandangkan sukatan kamu hanya 20 markah, tak perlulah kamu hafal 100 idea. Kalau ada 3 atau 4 pun dah cukup. Selepas itu, kamu kena menghuraikan idea menggunakan pemahaman kamu tentang bidang tersebut ataupun bidang yang mereka ni. Boleh faham? Jelas? Jadi orang yang pertama kita nak nilai ialah Montesquieu. Okey? Montesquieu ni Montesquieu ni namanya Charles Louis Montesquieu. Tapi kalau nama yang panjang lagi yang inilah di sekondat Baron de la Brady. Baron namanya nama pembesar. Okey. Lahir pada 18 Januari 1689. Okey. Dan meninggal dunia pada 10 Februari 1755. Okey. Dia biasanya dirujuk hanya sebagai Montesquieu. Seorang berbangsa Perancis, seorang pemikir politik yang hidup pada zaman pencerahan, Enlightenment. Okey, dia menjadi popular dengan teori separation of power yang telah pun kamu belajar dalam pengajian am. Betul? Pernah kamu dengar perkataan doktrin pengasingan kuasa? Okey, doktrin pengasingan kuasa adalah teori Montesquieu. Ini sumbangan besar Montesquieu. Okey, hampir ke semua negara yang wujud hari ini ataupun hampir ke semua negara bangsa moden yang wujud hari ini yang ada perlembagaan dan sebagainya mengamalkan teori Montesquieu. Okey, di mana teori ini telah diterima umum pada hari ini dan kebanyakan kerajaan telah mengaplikasikan teori ini dalam perlembagaan mereka hampir di kesemua negara di dunia.
Dia juga bertanggungjawab bertanggungjawab dalam mempopularkan istilah feudalism dan Byzantine Empire. Okey, ini adalah sedikit sebanyak pengenalan tentang Montesquieu. Tapi kehendak kita masuk ke idea. Sumbangan kita boleh lihat kemudian. Okey, jadi kalau kamu nak tengok sikit untuk yang ni, kita lihat sepantas secara ringkas. Okey, tentang Montesquieu. He was born at, nak sebut pun susah, in the southwest of France. Dia lahir di France lah, habis cerita dia. His father, Jacques de Secodat, was a soldier with a long, noble ancestry. His mother, Mary Francois, who died when Charles de Secodat was 7, ketika umur 7, was a female inheritor of a large monetary inheritance, seorang daripada kaum bangsawan yang kaya. Ayah dia ialah seorang tentera. Okey, jadi kita lihat idea-idea dia. Okey, idea-idea Montesquieu. Okey, kita lihat idea-idea Montesquieu. Montesquieu's philosophy of history, iaitu idea Montesquieu dalam bidang sejarah. Ini idea pertama dia. Minimize the role of individual person and events. Okay. Kita sambung. Montesquieu's philosophy of history, minimize the role of individual person and events. He expound the view of consideration solely, ini bahasa Perancis kan, kamu yang pandai boleh cakap lah, that the each history event was driven by principal movement. Okay, dia apa yang cuba nak diceritakan oleh Montesquieu, iaitu sejarah atau penulisan sejarah perlu mengurangkan apa dia, penekanan kepada individual person dan peristiwa terhadap individu. Sebab kalau kamu lihat okey, biarkan idea kamu bagi. Kita cikgu terangkan idea dia, kamu bagi pandangan kamu. Faham? Okey. He expounded, dia menjelaskan, okey, bahawa setiap peristiwa sejarah ini mempunyai ataupun digerakkan di atas satu persamaan prinsip. Okey? It is not a chance that rules the world. Dia kata, apa maksud dia? Fazira Amira, apa maksud dia? It is not a chance that rules the world. Kalau chance tu peluang. Kadang-kadang chance tu juga kita boleh ambil sebagai nasib. Bukan suatu nasib kalau hendak memerintah atau menguasai dunia. Boleh faham? Dia bukan nasib. Tanya orang Roman. Ask the Romans. Duduk Fazira. Who had continuous sequence of success when they were guided by a certain plan. Di mana mereka menemui kejayaan yang berterusan apabila mereka ini dibimbing ataupun digerakkan ataupun bergerak dengan satu perancangan yang teratur. And uninterrupted sequence of rivers when they follow another. Apa dia? Uninterrupted apa? And an uninterrupted sequence, iaitu satu keadaan yang tidak mengganggu mereka atau menjejaskan mereka apabila mereka patah balik untuk ikut. They are general. Okay? They are general causes. Ada faktor-faktor umum. Okay? Moral and physical.
which act in every monarchy. Moral dan fizikal apa dia maksud dia? Ha? Apa maksud dia? Ini pun menjelaskan juga. Prinsip moral moral iaitu sikap, dan fizikal ialah kekuatan, which act in every yang wujud dalam setiap pemerintahan atau kerajaan waktu tu. Sebab kita panggil monarki sebab pemerintahan ketika itu adalah pemerintahan beraja. Elevating it, menjelaskannya. Maintaining it, mengekalkannya. Okay, or hurling it to the ground. Hurling tu, sekali lagi kita kena tanya. Kalau yang ni pun sama, maksudnya ada masalah dia. Masalah kat mana? Melemparkan it to the ground, menggulingkan itu. Yang ni elevating maksudnya menyingkirkan lah kalau ni. Okay, menyingkirkan, mengangkat. Mengangkat it maksudnya apa? Which in act in every monarchy, menaikkan, mengekalkan dan menjatuhkan. Okay, all accidents are controlled by the causes. Okay, setiap peristiwa ada disebabkan oleh sebab. Okay, kalau kamu tiba-tiba balik daripada sekolah, boom, kamu tak accident, kamu pilang kat orang mati. Nanti kalau cikgu kata kamu accident mati, kamu kata tak baik pula kan? Baik, kita tukar. Kamu langgar orang sampai mati. Jadi bila ditanya, boleh tak kita akan kata takdir dia nak mati? Ataupun takdir kamu untuk bunuh dia? Boleh? Mungkin sebabnya ialah kecuaian kamu. Mungkin sebabnya ialah kecuaian dia. Okey? Tak kira lah kecuaian siapa. Peristiwa mesti ada sebab. Betul? Jadi di sini all accidents atau peristiwa atau semua peristiwa dikawal ataupun disebabkan oleh tindakan atau causes. And if the chance of one battle, okay, dalam kalau peperangan itu nasib, that is a particular cause, mesti ada satu apa dia? Sebab tertentu yang membawa kepada kejatuhan negara tersebut atau kerajaan tersebut. Okay, some general cause made it necessary for that state to perish from a single battle. Okay, apa maksud perish? Hilang. Cikgu nak check betul ke tidak. Binasa, lebih kurang sama lah. State to perish atau binasa from a single battle. Okay, in a word, the main trend draws with all particular accident. Dia dalam erti kata lain, dia bagi tahu ada satu faktor umum atau faktor utama yang akan membawa kepada semua peristiwa-peristiwa tersebut. In discussing the transaction from the republic to the empire, okay, dalam membincangkan bagaimana dari sebuah negara republik dia berubah kepada empire, he suggests that if Caesar and Pompey had not worked to usurp the government of the republic, other men would have risen in their place. Jadi dia juga bagi tahu, dia bagi kemukakan contoh pada zaman Empire Rome. Okey. Apa dia? Kalau Caesar dan Pompey, okey, mereka ni kalau tak apa dia? Maksudnya apa? Menguasai, mengawal.
Merebut. Okay, Pompey had not worked. Kalau Pompey dengan Caesar tak merebut jawatan dalam kerajaan, orang lain akan menduduki atau merebut ataupun menguasai tempat tersebut. The cause was not the ambition of Caesar or Pompey, but the ambition of man. Okay, apa yang dia ceritakan, sebabnya bukannya tentang ambition Caesar atau Pompey, tetapi ialah cita-cita manusia secara umum, general, main idea. Boleh faham? Boleh faham? Ini idea ataupun filosofi yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam untuk bidang sejarah. Jadi dia bagi tahu, apa yang dia bagi tahu, kita perlu kurangkan penulisan sejarah merujuk ataupun menekankan kepada individu. Okey? Tetapi mahu melihat secara umum. Di sini dia tak melihat Caesar atau Pompey. Kalau Caesar atau Pompey tak wujud pun atau tak ada pun, cita-cita tersebut mungkin orang lain yang ambil tempat tersebut. Betul? Betul? Kalau kamu tak masuk form 6, mungkin tak form 6 dibubarkan di Dato' Ahmad? Tak mungkin. Okey? Kalau kamu tak masuk universiti, mungkin tak universiti itu ditutup? Tak mungkin. Faham? Kalau kamu berhenti beli makanan kat Plaza Lenggong contohnya, mungkin tak plaza tu terpaksa gulung tikar. Kalau kamu tak makan pun orang lain still akan pergi makan, betul? Kalau cikgu tak mengajar sejarah, mungkin kamu takkan belajar sejarah langsung di Dato' Ahmad. Tak mungkin, orang lain akan, cikgu lain akan masuk dan mengajar juga. Betul? Kalau cikgu tak mengajar kamu sejarah, mungkin kamu tak dapat F. Itu kamu tak nak jawab. Ada yang kata mungkin. Okey? Tak mungkin sebab cikgu lain ajar pun kalau kamu malas, tetap kamu akan dapat F. F dalam genggaman. Kamu tak perlu buat apa pun. Duduk, daftarkan diri, duduk saja. Turun, tulis angka giliran. Cukup. Dalam genggaman. Nak ubah tu yang kamu kena buat sesuatu. Okey, jadi kita tak perlu risau, F di tangan. Okey, jadi ini idea dari segi sejarah. Sekarang cikgu nak kamu menilai idea tersebut. Bagi pandangan kamu terhadap idea tersebut, kita ada lebih kurang 20 orang pelajar, betul? Bila kamu menilai dari sini, kita ambil mana-mana yang boleh kita terima. Okey, kita berkongsi. Bila kita kongsi, mungkin ada 2-3 idea boleh diterima, kita boleh yang ni ya. Okey, jadi tolong fikirkan sekarang. Okey, kita masih berada di dalam topik 3.3.2 iaitu sumbangan tokoh, di mana kita sedang menilai idea-idea Charles Louis Montesquieu, apa yang dia telah ceritakan ataupun apa yang dia telah sumbangkan kepada pemikiran, politik dan falsafah. Okey, kita sedang menilai. Okey, pertama sekali kita telah lihat idenya dalam bidang sejarah, iaitu beliau menekankan bahawa peranan individu perlu dikurangkan atau diminimalkan dalam penulisan sejarah. Okey, faham? Bagi dia bagi tahu dalam erti kata yang lebih mudah, iaitu dalam masalah perebutan kuasa di antara Caesar dengan Pompey pun, isunya bukan Caesar dan Pompey. Faktornya ialah keinginan manusia. Kalau hari ini atau hari itu Caesar dan Pompey tidak ada pun, perebutan tetap akan berlaku. Okey, jadi bagaimana pandangan kamu terhadap idea ni? Itu yang kita nak lihat hari ini. Okey, pertama Nur Hashimah binti Tarudin. Mana dia? Muhammad Bihaqi, Faika Atirah,
Apa pandangan kamu tentang teori ni? Tak dengar. Cikgu nak tahu adakah idea ni bagus atau tidak. Itu benda yang pertama. Jadi kalau bagus, kenapa? Kalau tak bagus, kenapa? Itu saja. Cikgu tak minta kamu terjemahkan balik idea dia dalam perkataan yang lain. Jadi kalau kita buat macam tu, kita bukan menilai. Faham? Bila kita nak menilai, katakan ada dua barang di sini, kamu tengok pergi wayang, tengok Batman. Seorang lagi pergi tengok Spiderman yang baru. Kamu lepas tu akan menilai betul. Bagaimana kamu akan menilai yang pertama lah shock, yang kedua ni tak okey sangat. Mesti kamu ada pendirian betul. Betul? Ataupun kamu bandingkan Batman dengan Spiderman ke, ataupun Spiderman 1, 2, 3 dan 3 ke 4? The 4 amazing tu. Okay. Jadi kamu akan buat penilaian sama ada movie tu bagus, pelakon tu bagus atau tidak, lakonan dia bagus atau tidak. Jadi idea ni macam mana? Idea ni bagus. Kenapa bagus? Tak matang lagi duduk. Form 6 tak sepatutnya ada sikap tak boleh bagi pandangan. Salah dan betul perkara yang kedua. Okey. Setiap seorang sepatutnya ada pandangan bila kamu dah belajar benda tersebut. Nur Syahidah binti Uthman. Siapa dia? Syukin catat nama-nama yang tak bagi idea. Yang pertama dengan ni. Muhammad Kusaini bin Ahmad Sulaiman. Kenapa? Sejarah bukan cerita inspirasi. Dia adalah satu cerita berdasarkan fakta. Dan apa yang kita nak belajar dalam sejarah ialah kenapa peristiwa itu berlaku. Dan itu kenapa tu sebab kesan daripada peristiwa tersebut. Jadi dia cuba menyingkirkan peranan individu dalam peristiwa tersebut. Kamu rasa idea itu tak bagus? Tak bagus. Sebab okey. Kamu kata setiap peristiwa dilakukan oleh individu. Nur Azifah binti Saharuddin. Duduk kusai ni. Kenapa? Yang di belakang duduk lah. Kenapa? Aisyah Khairuddin. Sebab
Okey, dia macam ni. Contohlah. Okey. Kita ambil Aminah ada tak dalam kelas ni nama pelajar bernama Aminah? Tak ada, bagus. Harap kat sekolah ni pun tak ada lah, ada. Tak ada, bagus. Nama-nama yang popular satu zaman dahulu, sekarang dah kurang dah. Macam Melur. Ada. Baik kita fikir Melur pula. Katakan Melur ni berkapal dengan Solehin. Ada. Okay, bukan nama sebenar dalam kurungan. Jadi bukan dia lah. Mereka berkapal-kapal tiba-tiba Melur mengandung. Contoh saja. Dan tak kahwin lagi dah. Tak kahwin pun boleh mengandung kan, untuk pengetahuan kamu. Okay. Jadi persoalan sekarang, katakan Melur tak berkapal dengan Solehin. Katakan, ada tak Aminah, Melur tu takkan mengandung dengan orang lain mungkin, betul? Betul? Mau tidak mau, itu sikap Aminah, betul? Boleh tak individu bernama Solehin boleh dipersalahkan? Tak boleh. Macam tu. Simple. Begitu juga dengan satu peristiwa. Nak berlaku satu peristiwa tersebut, bukan seorang je duduk kat situ, betul? Ramai lagi. Betul? Banyak lagi faktor yang akan mempengaruhi sesuatu peristiwa. Jadi, kenapa kita perlu mengagungkan seorang individu? Sebab tu dia kata perlu minimize. Katakanlah hebat mana pun pemimpin tersebut. Katakanlah kita panggil seorang Profesor Muhyiddin Yahya untuk mengajar sejarah Islam di Datuk Ahmad. Boleh tak semua yang kamu ni dapat A? Kamu sendiri tahu sebab dia Muhyiddin Yahya sendiri tak dapat selamatkan kamu. Bukan macam tu. Mungkin itu juga. Sebab kita tak tahu jawapannya tepat. Boleh faham? Jadi, boleh tak kita mengagungkan habis dia datang Muhyiddin Yahya, kamu salahkan dia. Sebab dia lah, dia tak mengajar dengan betul lah. Sebab Cikgu Prakash lah, semuanya saya tak faham sejarah. Sebab takut, nervous dan sebagainya. Boleh kamu salahkan tak? Sebab ada faktor lain. Katakan kamu nak salahkan pun 4 subjek lain atau 3 subjek lain kamu kena dapat A, betul. Tiba-tiba sejarah F, okey lah, cikgu terima. Yang ni semuanya lebih kurang, lepas tu salahkan seorang. Tak masuk akal juga, betul. Jadi macam tu juga. Apa yang Montesquieu ni nak sampaikan, kita kena kurangkan peranan individu dalam penulisan sejarah. Sebab yang ni bukan soal individu. Dia adalah soal sikap. Intention. Boleh faham? Dan kamu boleh tambah lagi dalam penulisan idea ni. Cikgu tak cerita, cikgu bagi penilaian untuk kamu tulis dalam esei nanti. Tapi jangan yang belum mengandung semua kamu jadikan contoh. Okay? Untuk membuatkan kamu faham saja. Jadi bila kamu nak sokong hujah kamu boleh bawa masuk pandangan Niccolo Machiavelli pada zaman Renaissance. Dia bagi tahu, apa yang dia bagi tahu? Sejarah pasti berulang. Okey. Lepas tu dia tambah dengan ayat dia, yang ni bukan satu perkara yang tak mustahil atau remeh ataupun lucu. Sebab setiap peristiwa sejarah itu digerakkan oleh manusia. Boleh faham? Manusia ni mempunyai perasaan atau naluri yang sama. Bila mereka menggerakkan peristiwa tersebut dengan naluri atau perasaan yang sama, maka sepatutnya membawa kepada akibat yang sama.
Boleh faham? Jadi bila zaman berubah macam mana pun, keadaan berubah, teknologi berubah pun, sikap manusia akan tetap sama, betul? Nak menyeleweng, tamak, gila kuasa, nak kemegahan, betul? Semua ni maka akan mengakibatkan benda yang sama saja. Boleh faham? Jadi dia bukan soal individu. Individu itu ada atau tidak, itu bukan individu. Sebab tu dia bagi tahu Caesar dan Pompey bukan isunya, tetapi dia bukan cita-cita Caesar dan Pompey, tetapi cita-cita seorang manusia. Boleh faham? Jelas? Kalau kamu lihat beberapa pelajar, kamu ambil satu pelajar yang rajin buat kerja rumah, belajar rajin ni, dan kamu bandingkan dengan seorang lagi yang habis ponteng 24 jam, lepas tu masuk kelas ganggu PNP dan sebagainya. Kamu nak ikut yang mana? Kamu ikut akan membawa akibat yang sama, sebab kamu ikut langkah mereka, kesan dia pun mungkin sama. Sebab segala peristiwa berlaku disebabkan oleh yang sama. Boleh faham? Jelas? Okey, ada kelas. Jadi cikgu nak kamu kita sambung dalam kelas yang akan datang kalau boleh esok. Esok kita masuk political view dengan tentang climate theory. Semuanya ada 3 idea Montesquieu yang boleh kamu guna untuk essay. Okey.